Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nisa Fazana binti Abdul Latif bersama rakan-rakan saya Cik Wan Nur Hazirah binti Cik Wan Azali dan Wara Nurawadah binti Mazubib akan membicarakan mengenai isu punca-punca keruntuhan akhlak remaja dan cara untuk menangani isu-isu tersebut. Baiklah, lebih separuh abad negara kita mencapai kemerdekaan, namun remaja yang merupakan bakal tunjang negara kita masih lagi terbelenggu dengan pelbagai kemelut sosial. Ternyata mentaliti remaja negara kita masih belum mengalami anjakan paradigma selaras dengan arus pembangunan di negara kita yang semakin maju pada masa kini. Menurut Tata Mutiara Sarjana, jika kita ingin melihat masa hadapan sesebuah negara, kita lihatlah remajanya pada masa kini. Dan Presiden Soekarno juga pernah mengungkapkan, berikan saya 10 orang belia wajar iaitu remaja dan akan saya gegarkan dunia. Jadi begitu hebatnya peranan remaja pada pembangunan negara di Malaysia ini dan di seluruh dunia. Ternyatalah di sini bahawa remaja yang berkualiti akan dapat memperkasakan kegemilangan nusa dan bangsa. Malangnya, keruntuhan akhlak dan moral remaja pada masa kini semakin menjadi-jadi. Antara sedar atau tidak, gejala semakin kritikal dari hari ke hari. Banyak berita di TV, di surat khabar, semuanya terpampang tentang keruntuhan akhlak yang dilakukan oleh remaja, tidak kira bangsa, agama, kaum dan sebagainya. Masing-masing seperti bertanding siapa yang paling hebat dalam melakukan segala perbuatan yang boleh meruntuhkan akhlak ini. Trend-trend songsang seperti pergaulan bebas, seks bebas, penyalahgunaan dadah, minum arak, judi dan sebagainya tumbuhnya seperti cendawan selepas hujan, dan segala perbuatan terkutuk itu dilakukan di hadapan khalayak umum tanpa rasa malu. Ini menandakan remaja pada masa kini semakin parah. Jadi, segala perbuatan keruntuhan akhlak yang telah saya sebutkan sebentar tadi pasti ada puncanya. Terdapat banyak punca sebenarnya yang menyumbang kepada runtuhnya akhlak remaja. Tapi yang paling ketara yang dapat dilihat sudah semestinya pengaruh rakan sebaya. Menurut kajian, setiap manusia ketika usia remaja, mereka akan lebih rapat dengan kawan mereka berbanding dengan ibu bapa ataupun keluarga mereka sendiri. Kenapa? Okey. Kenapa remaja lebih rapat dengan kawan-kawan? Adalah kerana mereka merasakan bahawa kawan-kawan mereka lebih memahami isi hati mereka. Kerana bagi mereka ibu bapa sering menghalang, sering memarahi mereka jika mereka ingin membuat sesuatu perkara yang baru. Kerana seperti yang kita tahu, remaja ni dia suka mencuba perkara yang baru. Jadi bila ibu bapa mereka menghalang mereka untuk cuba perkara tersebut, mereka berasa bahawa ibu bapa mereka ini kuno, jenis tidak mahu memahami jiwa mereka. Namun seperti yang kita sedia maklum, ibu bapa kita menghalang setiap perkara yang kita lakukan bukanlah kerana mereka tidak sayang kepada kita, tapi kerana setiap perkara yang kita hendak buat tu ada baik dan buruknya. Jadi ibu bapa kita terlebih dahulu makan garam, jadi mereka tahu perbuatan mana yang betul dan perbuatan mana yang salah. Jadi jika mereka merasakan perbuatan yang dilakukan oleh anak mereka itu salah, pasti mereka akan menghalang mereka daripada melakukan perkara tersebut. Jadi seperti yang kita tahu juga, rakan sebaya ni sangat mudah mempengaruhi remaja itulah, sama ada ke jalan yang baik ataupun ke jalan yang buruk. Jadi kalau kawan yang baik mungkin akan membawa kita ke arah kebaikan, manakala kawan yang buruk akan membawa kita ke arah keburukan. Seterusnya, para remaja ini seperti yang kita tahu, diorang saling suka cabar-mencabar antara satu sama lain. Kenapa? Kerana darah muda remaja dalam diri mereka iaitu pantang dicabar, akan melakukan perkara itu untuk membuktikan kehebatan mereka, walaupun mereka tahu perkara itu berbahaya dan sia-sia dan tidak membawa apa-apa keuntungan pun pada diri mereka, pada ibu bapa, pada keluarga, pada negara, pada agama dan bangsa. Tak ada, hanya membawa keburukan. Tapi mereka tetap ingin mencuba perkara tersebut, walaupun mereka tahu kalah jadi arang, menang jadi abu, sia-sia. Selain itu, apabila mereka bersama rakan-rakan,
perasaan ingin mencuba pelbagai benda baru akan mula membuat-buat dalam diri mereka. Yang kita tahulah remaja ni suka pengaruh antara satu sama lain kan. Jadi dia nampak kawan dia hisap rokok. Jadi dia rasa ingin mencuba perkara tersebut. Lagi pula kawan yang hisap rokok tu seperti pujuk dan menyuruh dia untuk hisap rokok. Katanya rokok ini tidak membawa apa-apa keburukan, hanya sedikit keburukannya, ataupun tidak style, tidak macho jika seorang itu tidak merokok. Jadi perasaan darah muda remaja ni, yang itu perasaan ingin tahu ni bagaimana rasanya rokok, dan tak nak rasa tercabar, tak nak lebih kurang daripada kawan-kawan, diorang akan cuba juga benda itu walaupun mereka tahu benda itu salah. Walaupun pada awalnya mereka hanya nak mencuba-cuba sahaja, tapi lama kelamaan mereka akan ketagih dan terus terjebak ke dalam aktiviti haram itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, merokok. Merokok ni pada mulanya mungkin hanya ingin cuba-cuba, mungkin dalam seminggu dan sekali je, tapi lama kelamaan benda tu akan makan diri kita dan kita akan mula ketagih dan nak benda tu pada setiap hari, pada setiap masa, dan benda tu akan merosakkan diri kita. Dan apabila remaja mula ketagih dengan benda-benda yang membawa keburukan tersebut seperti rokok, dadah dan sebagainya, mereka akan mula agresif dan akan mula bertindak di luar kawalan. Contohnya, seperti kita tahu, remaja tidaklah mempunyai banyak duit. Jadi kewangan mereka selalunya daripada ibu bapa, sumber kewangan daripada ibu bapa. Jadi bayangkan jika ibu bapa tahu duit yang diberi tersebut dibawa ke arah keburukan, merokok, dadah dan sebagainya, pasti ibu bapa tidak mahu memberi duit kan. Jadi bila ibu bapa tak bagi duit, pelajar remaja tak dapat nak membeli rokok, dadah dan sebagainya, dan pada masa itulah mereka akan mula untuk bertindak agresif di luar kawalan dan mula melakukan jenayah. Mereka akan mula memukul ibu bapa mereka, mengugut, dan kadang-kadang ada sampai membunuh ibu bapa sendiri kerana tidak kepuashatian dalam diri mereka, kerana tidak memperolehi wang untuk membeli barang-barang tersebut. Atas dasar itulah Islam sangatlah menekankan pendidikan yang bersifat syumul dengan mengenal pasti golongan mana yang sepatutnya boleh dijadikan kawan dan golongan mana yang tidak. Sabda baginda bermaksud, jangan kamu bersahabat melainkan dengan orang yang beriman, dan jangan berikan makanan kecuali kepada orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dan di sini dapat kita lihat bahawa Islam sangat menekankan pentingnya memilih kawan yang baik supaya dia dapat membimbing kita ke jalan yang benar dan menghindari daripada memilih kawan-kawan buruk perangai dan akhlaknya. Okey. Jadi sekarang mari kita bincangkan pula bagaimana hendak menangani masalah ini. Yang pertama, sudah semestinya setiap remaja itu perlu memilih rakan sebaya yang baik akhlaknya supaya mereka boleh membimbing antara satu sama lain. Seperti sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, teman yang baik dan teman yang tidak baik itu diumpamakan seperti penjual minyak wangi dan tukang besi. Maka, jika kamu berkawan dengan penjual minyak wangi, pasti baunya akan terpias kepada kamu walaupun kamu tidak membelinya. Namun, jika kamu berkawan dengan tukang besi, bau busuk besi itu pasti akan melekat pada bajumu. Hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Jadi di sini dapat kita lihat kawan itu memberi impak kepada diri kita, tak kira positif atau negatif. Jika kita kawan dengan rakan yang baik, pasti akan memberi impak yang positif. Namun jika kita kawan dengan kawan yang buruk akhlaknya, pasti impak negatif yang akan dapat pada diri kita. Seterusnya, tidak ketinggalan juga, generasi muda haruslah menghayati ajaran Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Surah Al-Hadid
ayat 25. Dan Allah SWT juga berfirman dalam ayat yang lain yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah SWT wahyukan kepada kamu. Surah An-Nisa ayat 105. Jadi di sini Allah telah menggesa setiap umat Islam untuk menghayati dan mengamalkan sikap dan ajaran Al-Quran dalam hidup mereka. Kerana ajaran Al-Quran ini sudah pastinya akan membawa kebaikan kepada diri kita. Perkara ini dikatakan demikian kerana remaja yang mematuhi ajaran Al-Quran akan melahirkan bangsa Malaysia yang budiman dan disegani oleh semua orang, semua masyarakat, tidak kira di Malaysia ataupun di seluruh dunia. Dalam konteks ini, remaja dapat membezakan yang mana intan, yang mana kaca. Remaja yang beriman dan berpaksikan akidah tidak akan menjadi hamba kepada hawa nafsu. Oleh itu, berbekalkan usuluddin ataupun ilmu tauhid, yakni ilmu yang membicarakan akidah agama Islam yang berhubung dengan ketuhanan, kenabian dan perkara-perkara gaib seperti syurga dan neraka, qada dan qadar, dosa dan pahala, pasti mereka akan menjauhi perkara munkar dan segala maksiat ini. Itu sahaja daripada saya. Kita teruskan pula dengan isi yang seterusnya yang akan disampaikan oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para penonton video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini saya akan menyampaikan satu buah bicara ilmiah bersama rakan-rakan saya, iaitu Nisa Farzana binti Abdul Latif dan Cik Wan Hazirah binti Cik Wan Razali. Video sebelum ini telah disampaikan oleh Nisa Farzana binti Abdul Latif, dan sekarang saya akan menyampaikan saya seterusnya dalam buah bicara ilmiah pada hari ini, iaitu di bawah tajuk yang sama, punca-punca keruntuhan akhlak remaja dan cara-cara mengatasi masalah tersebut. Kita teruskan kepada punca yang akan diberikan oleh saya dalam video ini, iaitu di bawah tajuk yang sama, iaitu punca-punca keruntuhan akhlak dan cara mengatasinya. Pada pendapat saya, punca yang utama atau punca yang dominan dalam penyebab kepada keruntuhan akhlak remaja pada hari ini ialah kerana kesibukan ibu bapa mereka sendiri. Bagi saya, kesibukan ibu bapa inilah yang menyebabkan anak-anak mereka terdedah kepada pelbagai aktiviti-aktiviti negatif seperti buli, penyalahgunaan dada, seks cyber dan seks bebas. Selain itu, kesibukan ibu bapa jugalah yang menyebabkan anak-anak mereka bebas melakukan apa-apa sahaja tanpa halangan, dan mereka bebas untuk memilih rakan mereka tanpa kawalan daripada ibu bapa. Ibu bapa yang memberi didikan agama dan kehidupan kepada anak-anak mereka akan mengawal anak-anak mereka dan memilih dengan siapa anak-anak mereka berkawan. Tetapi ibu bapa mereka yang sibuk, yang tidak menghiraukan anak-anak mereka, yang tidak mengambil berat akan aktiviti anak mereka, akan membiarkan anak-anak mereka berkawan dengan siapa sahaja walaupun anak mereka telah salah memilih kawan. Punca yang pertama yang telah diberikan oleh saya adalah kesibukan ibu bapa yang menyebabkan anak-anak mereka terabai. Seterusnya saya akan meneruskan kepada punca saya yang seterusnya berkaitan juga dengan kesibukan ibu bapa, iaitu kurangnya didikan agama dalam diri anak-anak. Pada pendapat saya kali ini, kerana kurangnya didikan agama akan menyebabkan remaja-remaja terlibat dengan perkara-perkara negatif dan menyebabkan keruntuhan akhlak. Seperti yang kita lihat, orang yang memiliki ilmu agama dan didikan agama yang cukup akan mempunyai jati diri yang kuat dan mengikut jalan Islam yang betul, ajaran Islam yang betul. Tapi sekiranya remaja-remaja
yang tidak mempunyai pendidikan agama, yang tidak mempunyai ilmu untuk menjalani kehidupan, akan lebih terikut-ikut dengan pengaruh rakan sebaya yang telah dinyatakan oleh Nisa Farzana sebentar tadi. Ilmu agama ini sangat penting untuk diterapkan dalam diri anak-anak, kerana dengan ilmu agama lah mereka mempunyai jati diri yang kuat, yang berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terpengaruh dan tidak mudah terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh barat. Kerana bagi saya, orang yang mempunyai ilmu agama yang cukup akan mempunyai iman yang kuat. Jadi sekiranya kita memiliki iman yang kuat, kita akan mencerminkan akhlak yang baik, seperti hadis yang telah disebut oleh Abu Hurairah telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, orang yang mempunyai iman yang sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan antara orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik kepada isterinya. Jadi jelas di sini dalam hadis yang telah disebut oleh Rasulullah SAW bahawa orang yang mempunyai iman yang kuat akan mencerminkan akhlak yang baik, kerana hati itu adalah cerminan kepada akhlak itu sendiri. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa orang yang memiliki ilmu agama yang kuat akan mempunyai iman yang, jika dia beramal dengan ilmu agama tersebut, dia akan memiliki iman yang kuat. Jadi apabila dia memiliki iman yang cukup untuk diri dia sendiri, dia akan mencerminkan akhlak yang baik dan dia terpengaruh dengan gejala-gejala keruntuhan akhlak pada zaman ini. Dan saya bagi contoh lagi, iaitu Rasulullah SAW sendiri yang mempunyai akhlak yang agung, di mana dia juga mempunyai iman yang kuat. Kerana kita perlulah beramal dengan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sekiranya remaja tersebut mempunyai pendidikan agama yang cukup, jadi dia semestinya akan menginginkan akhlak seperti Rasulullah SAW. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat keempat, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi maksudnya adalah dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Jadi jelas kita dapat lihat di sini bahawa Rasulullah SAW adalah role model kepada remaja-remaja sekarang. Sekiranya dia memiliki ilmu agama yang cukup yang telah diberikan oleh ibu bapa mereka, didikan yang secukupnya tentang akhlak, tentang cara-cara untuk berakhlak, sistem akhlak dalam kehidupan ini seperti Rasulullah SAW. Jadi justru itu mereka akan memiliki akhlak yang baik dan tidak terlibat dengan perkara-perkara yang negatif. Saya sebut lagi sebuah kisah, itu pernah seorang pemudi yang bertanya tentang akhlak Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anhu, dan Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, akhlak Rasulullah itu sendiri adalah Al-Quran. Jadi jelas kita nampak di sini bahawa Rasulullah memiliki akhlak yang sangat-sangat baik. Jadi penting untuk kita sebagai ibu bapa menekankan pengajaran akhlak tersebut dalam diri anak-anak. Kerana Rasulullah adalah contoh yang terbaik untuk diberikan kepada anak-anak. Jadi sekiranya ibu bapa memberikan didikan agama dengan memberi contoh akhlak-akhlak Rasulullah, cara Rasulullah hidup, cara Rasulullah, daripada Rasulullah tidur dan daripada Rasulullah bangun tidur sehingga Rasulullah tidur balik, cara macam bagaimana Rasulullah bergaul dengan orang, bagaimana Rasulullah sabar dengan orang-orang yang memusuhi baginda. Jadi perkara-perkara itulah yang kita harus terapkan dalam remaja sekarang untuk mengelakkan daripada berlakunya keruntuhan-keruntuhan akhlak. Okey, seterusnya saya akan teruskan kepada cara-cara mengatasi keruntuhan-keruntuhan akhlak tersebut. Jadi pada pendapat saya, punca yang utama tadi adalah kerana kesibukan ibu bapa. Jadi dalam cara-cara mengatasi terdapat banyak cara-cara untuk mengatasi, dan telah dikemukakan oleh Nisa Farzana dan kemudian akan dikemukakan oleh Cik Wan Hasrah binti Cik Wan Razali. Jadi pada pandangan saya, cara-cara mengatasi yang utama adalah dengan ibu bapa. Ibu bapa memainkan tanggungjawab yang penting dalam membentuk akhlak anak-anak mereka. Oleh itu,
ibu bapa lah seharusnya memberi didikan agama yang cukup daripada anak-anak kecil lagi, sehingga mereka besar dan mereka tahu untuk membezakan perkara-perkara baik dan perkara-perkara buruk. Sehingga mereka tahu untuk memilih kawan-kawan yang baik dan kawan-kawan yang soleh dan kawan-kawan yang memberi perkara negatif. Jadi sehingga mereka tahu membezakan apa yang baik untuk mereka dan apa yang buruk untuk mereka. Jadi ibu bapa lah yang memainkan peranan penting dalam perkara tersebut. Seterusnya, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting di mana mereka perlu menjadi role model itu sendiri. Mereka perlu tunjuk menjadi contoh dan tunjuk perkara-perkara yang baik, tunjuk akhlak yang baik yang boleh diamalkan oleh anak-anak mereka itu sendiri. Kerana terdapat peribahasa Melayu yang menyebut melentur buluh biarlah dari rebuhnya. Jadi anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang haruslah dibentuk sejak mereka kecil lagi. Seperti yang saya nyatakan tadi, kita tidak mahu menjadi ibu bapa yang menyesal di kemudian hari. Yang ibu bapa yang mengalami yang menjadi yang sesuai dengan pepatah nasi sudah menjadi bubur. Jadi kita tidak mahu menjadi ibu bapa tersebut. Seterusnya, selain ibu bapa, guru juga memainkan peranan penting kerana ibu bapa hanya terlibat dalam membentuk anak-anak daripada kecil, tapi selepas anak-anak memasuki sekolah rendah, kebanyakan masa yang dihabiskan adalah berada di sekolah. Jadi bagi saya menyeru semua guru-guru pada zaman ini untuk kita untuk mengelakkan gejala-gejala kerosakan akhlak. Jadi kita perlu menekankan kepentingan untuk mengamalkan akhlak yang baik dalam sistem masyarakat. Guru-guru, tidak kira lah apa saja guru dalam subjek kita, subjek bahasa Melayu ke, subjek matematik atau apa sahaja subjek, penting untuk kita menyelitkan nilai-nilai murni dalam pengajaran kita untuk melahirkan insan yang seimbang sesuai dengan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi bagi saya, guru juga memainkan peranan yang penting dalam cara mengatasi. Seterusnya, saya juga berpandangan bahawa sekolah juga boleh membantu dalam menangani punca-punca keruntuhan akhlak tersebut. Bagi saya, sekolah perlu mengadakan aktiviti-aktiviti seperti ceramah motivasi dengan kerjasama Jabatan Agama Islam, dengan menjemput ceramah-ceramah luar daripada ustaz-ustaz yang terkenal seperti Abid Liu, pencetus muda Azman, jadi pencetus Ummah Azman. Jadi banyak lagi perkara yang kita boleh buat untuk menyedarkan anak-anak ini sebelum mereka terlibat dengan gejala-gejala keruntuhan akhlak. Jadi sekolah juga perlu memainkan peranan yang penting. Sekolah juga, bagi pandangan saya, sekolah juga boleh mengadakan aktiviti-aktiviti lain seperti aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Dan kita perlu melibatkan remaja-remaja sekarang dengan perkara-perkara yang berfaedah, yang boleh memberi nilai-nilai positif dalam diri mereka. Bagi saya, itu sahaja cara-cara mengatasi, iaitu peranan ibu bapa dalam membentuk anak-anak mereka, guru dalam menyelitkan nilai murni dalam peranan guru untuk menyelitkan nilai murni dalam pengajaran mereka, dan sekolah untuk mengadakan perkara-perkara aktiviti-aktiviti yang berfaedah untuk remaja-remaja tersebut. Jadi sekiranya ada yang remaja-remaja yang telah terlibat dengan gejala-gejala keruntuhan akhlak, kita tidak perlu menyisihkan mereka dan belum terlambat mereka untuk kembali mengamalkan akhlak yang baik. Jadi kita perlu menerima remaja tersebut dan membimbing mereka dengan perkara-perkara yang berfaedah. Kesimpulan kerja yang akan dibuat oleh saya, saya berpendapat, pada pandangan saya, kita semua perlu berganding bahu dalam membentuk akhlak-akhlak remaja pada zaman sekarang, kerana zaman sekarang adalah zaman yang sukar, zaman yang mempunyai banyak pengaruh-pengaruh negatif yang mudah dicapai oleh remaja-remaja. Dan saya ingin berkongsi dengan semua kata-kata Saidina Ali
radhiyallahu anhu yang berkata bahawa jika kamu ingin melihat masa depan sesebuah negara, maka kamu lihatlah masa depan pemuda-pemudinya pada hari ini. Jadi kita tidak mahu negara kita semestinya kita tidak mahu negara kita akan berhadapan dengan masalah-masalah negatif, dengan masalah-masalah yang menyebabkan kemunduran negara. Semestinya kita ingin melihat negara kita maju, negara kita ke hadapan dalam pelbagai aspek, dalam pendidikan, dalam kesihatan, dalam pelbagai aspek. Jadi kita kena mendidik remaja-remaja sekarang untuk menjadi pemuda-pemudi yang lebih hebat daripada mereka yang terlibat dalam gejala keruntuhan akhlak. Jadi perlulah kita bekerjasama dalam membentuk akhlak remaja sekarang dan membendung gejala-gejala keruntuhan akhlak yang berlaku daripada terus merebak. Sekian sahaja daripada saya, dan buah bicara ilmiah ini akan disambung oleh Cik Wan Hazirah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Wan Nur Hazirah binti Cik Wan Nazali. Di sini saya ingin menyambung sedikit sebanyak hujah-hujah yang telah diberikan oleh sahabat-sahabat saya sebelum ini, iaitu saudari Nisa Farzana dan saudari Nuwairah Nurawadah. Sebelum ini, mereka telah menyatakan pendapat mereka mengenai punca dan cara mengatasi isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Antara punca yang telah mereka huraikan ialah daripada pengaruh rakan sebaya dan juga kurangnya pendidikan agama dalam diri remaja. Jadi, ingin saya katakan bahawa para remaja di Malaysia pada hari ini sedang melalui satu kemelut sosial dan kekeliruan hidup akibat daripada perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang pesat di negara kita. Banyak pihak memperkatakan tentang permasalahan sosial golongan remaja ini. Antara masalah sosial yang dikenal pasti membabitkan golongan remaja hari ini ialah seperti seks bebas yang bermula daripada pergaulan bebas, lari dari rumah, penagihan dadah, meminum minuman keras, lepak, lumba haram. Malah terdapat juga penlibatan remaja dalam jenayah seperti mencuri, merompak, merogol dan membunuh. Keadaan ini amatlah mendukacitakan kerana ia menunjukkan peningkatan berterusan dan berada di tahap yang membimbangkan. Seks bebas dan jenayah seksual di kalangan pelajar kini semakin menular dan membimbangkan kita, terutamanya pelajar di kawasan bandar dan kota. Apa yang menyedihkan kita ialah penlibatan mereka mula dikesan seawal usia 13 tahun ketika mereka berada di tingkatan 1 atau 2. Seorang guru di sebuah sekolah menengah mendedahkan bahawa beliau pernah menemui kondom yang disimpan dalam beg sekolah oleh pelajar perempuan di sekolah mereka. Kondom itu ditemui ketika pemeriksaan mengejut dilakukan di sekolah tersebut. Peningkatan pembabitan remaja perempuan dalam aktiviti maksiat juga adalah satu lagi petanda bahawa keruntuhan akhlak remaja di Malaysia bertambah serius. Ada juga guru yang pernah berkongsi cerita mereka di mana mereka pernah membuat tinjauan di beberapa lokasi kegemaran remaja kota. Mereka terkejut melihat ada di antara remaja tersebut adalah pelajar mereka sendiri yang tanpa segan silu di khalayak ramai menekuk minuman keras. Begitu juga dengan gejala lepak cyber di mana remaja-remaja melayari laman web lucah dan sebagainya. Dan lebih mengejutkan di sini bahawa gejala ini dibawa dari rumah lagi, iaitu mereka belajar daripada perbuatan ibu bapa mereka sendiri. Jadi, disebabkan oleh perasaan ingin tahu mereka yang menebal dalam diri, maka mereka menjebakkan diri mereka ke kancah kemaksiatan itu. Perkara yang amat menyedihkan di sini ialah sikap ibu bapa itu sendiri yang sanggup mendedahkan anaknya ke arah gejala sosial dengan menonton video lucah di hadapan mereka. Bagaimanakah ini boleh terjadi dalam masyarakat kita pada hari ini? Adakah anak yang perlu dipersalahkan atau ibu bapa yang tidak berakhlak yang perlu dipersalahkan? Oleh itu, ibu bapa seharusnya menjadi pemangkin dan contoh teladan yang baik bagi anak-anak kerana pengaruh media massa pada zaman
Ledakan maklumat ini dan lambakan bahan-bahan lucah seperti majalah dan VCD lucah amat mudah mempengaruhi tingkah laku anak-anak dan para pelajar. Ibu bapa juga seharusnya mendidik anak-anak, bukan merosakkan anak-anak. Orang hulu memalu nobat dipalu kayu berangan. Fikir dahulu sebelum buat, kalau dibuat menyesal jangan. Oleh itu, saya menyeru kepada semua supaya berfikir dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara. Fikirkan baik buruknya, fikirkan implikasinya di masa hadapan. Ajarlah anak-anak mengenai akhlak supaya mereka mampu menunjukkan akhlak yang baik walau di mana mereka berada. Hal ini kerana pendidikan akhlak adalah bermula daripada rumah dan daripada anak masih kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan bersih, melainkan dua orang tuanya yang bertanggungjawab untuk mencorakkannya, menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, ibu bapa adalah orang pertama yang memberikan pelajaran kepada anaknya. Jika ditanam pada diri ajaran dan nilai keislaman, maka mereka akan menjadi Islam yang baik. Itulah yang disebutkan Saidina Umar kepada seorang ayah yang mengadu kepadanya kerana anaknya menderhaka kepadanya. Saidina Umar berkata, sebelum anakmu menderhakaimu, kamu lebih dahulu derhaka kepadanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Surah At-Tahrim ayat 6. Menerusi ayat itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan iman perlu dipelihara, dirawat dan dipupuk dengan cara menjaga keselamatan diri dan keluarga daripada api neraka. Pendidikan yang baik adalah pemberian terbaik orang tua kepada anaknya. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama daripada pendidikan yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Manakala guru-guru juga perlu berganding bahu dalam mendidik generasi-generasi ini supaya mereka lebih jelas dengan perkara halal juga perkara haram. Hal ini penting bagi menjaga akhlak mereka supaya sentiasa terjaga dan juga perlu diterapkan contoh-contoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang telah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu yang bermaksud akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad SAW yang dimaksudkan dalam kata-kata di atas ialah kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang semuanya merupakan pelaksanaan ajaran Al-Quran. Di sana padi, di sini padi, baru bernama sawah dan bendang. Di sana budi, di sini budi, barulah lengkap bernama orang. Akhir kata, remaja dan pelajar merupakan golongan pewaris kepimpinan hari ini dan penerus wawasan negara. Kepesatan pembangunan ekonomi dan teknologi telah memberikan kesan kepada pembangunan sosial dan insaniah para pelajar. Minda mereka menjadi lebih terbuka dan bebas. Jadi, marilah kita sama-sama menjaga satu sama lain supaya gejala-gejala ini dapat dibendung dan menjaga nama baik agama Islam khususnya dan memajukan negara Malaysia. Kelapa muda beli di pasar dapat dibuat makanan lazat. Masa muda rajin belajar supaya selamat dunia akhirat. Cerana kesumba indah melati, cantik tersemat dambaan putri. Ilmu ditimba sepenuh hati, kekuatan umat minda bestari. Jadi, ayuhlah, bangunlah, bangkitlah anak muda. Kita sama-sama bangun, kita sama-sama berubah, kita sama-sama bangkit demi mencapai kesejahteraan diri dan mencari keredaan ilahi. Semoga kita dirahmati olehnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.